bagi saya orang yang buat konten ni, kaki-kaki konten ni kena jaga lah. Betul. Selagi mana belum ada akta yang mengawas lia konten podcast dan sebagainya, jaga lah. Jaga, betul. Bila you dah langgar the borderline, tiba-tiba kerajaan terpaksa mewujudkan akta sebegitu, Betul. jangan play victim lah. Sementara kita bebas ni, jangan kita over the line kan. Bila saya kata over the line ni, iaitu jangan kita mempersendakan agama, jangan menggurui sensitiviti bangsa, jangan kita menghina kedaulatan raja kan. Fitnah suka hati, kena hati-hati lah. Yo, what's up? Kaki konten di sini, dude. Kita bakal bahas konten yang mantul, no fruit. Jangan lupa subscribe, keep it all in tune. Tiap minggu drop knowledge, stay in the mood. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Kaki Konten bersama saya Bro Jeb dan juga Aku Cik Bulan. yes, Alhamdulillah. So hari ini kita bersama lagi seorang guest yang bukan sekadar content creator tapi personality TV. Kita perkenalkan terus, Wan. My favourite of all time. Abang Amir Idris juga. Abang Amir Idris. Assalamualaikum bang, apa kabar? Waalaikumsalam. Bunyi of all time tu tua berbenar maksudnya. Oh. Dia tak cakap. Tak tanya lagi berapa umur. Dia macam canggung sikit sebab biasanya Abang Amir Idris ni, betul tak? Saya tak ramai yang cakap Abang Amir Idris ni sebagai seorang content creator, betul tak? Saya ada setengah program, orang panggil saya influencer. Saya tak menamakan diri saya sebagai influencer. Okay. Dan saya pun tak pernah present diri saya sebagai influencer. Kenapa abang? Kenapa abang tak nak present as an influencer? Sebab core business saya bukan influencer. Core business saya sejak dulu lagi. Ni dah tahun September baru ni, tahun ke-20. Saya dalam industri motivasi dan latihan. Dan tahun ke-19 saya mengacara. So saya lebih kepada training business. Okay. Itu core business saya. Lepas tu kalau ada masa sempat buat konten, buatlah konten. Tu lah, once ada buat konten, kita still boleh gelarkan dia sebagai influencer and content creator. Kalau orang namakan, saya ucap terima kasih lah. Kalau nak suruh saya menggelarkan diri, saya rasa saya jauh lagi lah perjalanan saya. Tu berkenaan dengan banyak sangat branding kan. Sebab yalah Abang Amir Idris ni, boleh bagi tahu umur apa? Boleh. Berapa? 43 dah. 43 dah abang. 43 dah tahun ni. Awet Saya rasa daripada segi muka dalam kamera, saya lagi tua daripada kami lagi tua. Serius? Macam mana tu? Macam mana? Itu comel. Okay, apa tips dia nampak sentiasa ceria ni? Saya rasa saya amal tip mak saya ajar. Mak saya beautician. Oh. Dia ajar saya sejak kecil lagi. Masa kecil dulu memang bosan lah, rasa tak suka lah. Tapi itulah dia paksa saya pagi-pagi minum air suam dulu. Okay. Dah suam. Berus gigi. Even kalau boleh sebelum berus gigi pun dia kata minum air suam dulu. Tapi saya berus gigi dulu lah. Lepas tu saya minum air suam. And then daripada situ sampai sekarang saya amalkan. Of course macam sekarang ni adalah workout sikit. Saya disiplinkan diri saya at least 3 kali seminggu masuk gym. Bukan untuk muscle pun, untuk peluh. Lari minimum 30 minit. Ini baru amalkan ke daripada kecil? Dah tak. Saya amalkan sejak umur saya 38 ke 35 macam tu. Masa 30-an lah. Kira macam lewat lah juga. Lewat juga. Macam Sebelum tu saya bersukan banyak. Okay. Sebelum tu saya memang main badminton, saya main pingpong, saya main volleyball. Aktif juga abang ni. Aktif jugalah. Yalah, maksudnya dia memang main volleyball ni semua dalam keadaan konsisten lah. Konsisten lah dululah. Okay. Lepas pertengahan 30-an tu saya stop sukan semua tu, tak ada, memang tak sempat. So substitute dengan gym lah. Cumanya sekarang ni aktif balik badminton. So kadang-kadang lupa diri lah. Smash tu ingat umur 20-an lagi. Okay bang, badminton selalu main kat mana? Main di Subang biasanya. Oh jauh. Jauh. Subang. Sebab situ geng yang dia main badminton ni, kita tak boleh. Saya kadang-kadang seram juga bila kita main geng dengan yang teror yang smash macam dah wakil Olimpik kan. Olimpik lah. Kan? Padahal kita nak main saja. Kita nak main happy je. Kita nak main fight juga. Kalau perlu lah. Tak adalah bapak terror kan. Terlalu terror. So kena ada geng. Walaupun, dan kalau geng, kalau dia terror sangat pun at least kita tak malu lah kalau kalah teruk kan. Ya betul setuju. Yalah, tapi maybe ramai yang wondering kan kenapa saya lah specifically aku nak jemput Abang Amir ni is actually
Saya for sure ramai akan kena Abang Amin daripada segi yalah. Saya kena Abang dekat forum sebelum Ya, tu, betul. dekat Masa TV. tu saya ingat lagi. Saya kenal Cikgu Uluan masa tu ada program dengan Tun Mahathir. Betul? Oh yo. Saya jadi host masa tu. Tun Mahathir jadi tetamu, jadi panel. jadi Dan masa tu Tun Mahathir tak jadi PM lagi untuk kali kedua. Belum. Okey. ya. Belum lagi kan? Kat situ saya kenal dia. And then pada situlah saya follow konten-konten dia lah. Betul. Tadi tu kita orang buat short film kan. Short Yes, film betul. waktu tu saya yang direct saya. Ya. Saya betul. Saya rasa cikgu yang daripada situ saya panggil dia cikgu. Ya. Oh yang filem Sikap dengan Tun tu. Tun Mahathir. Oh dengan Has Ya. Production. Oh okey. Saya tu tak ada lagi geraran Cikgu Luan. Belum lagi Belum lagi. Lepas tu kot saya panggil Cikgu Uluan. With the fact that Tuan Amin Idris panggil aku cikgu kan. Thank you. Sebab saya banyak macam dulu Cikgu Uluan banyak share nak apa tentang Technical lah. technicality, Yes. mic apa ke benda, semua kamera angle semua. Saya tengok konten dia. Ya. Betul. Padahal saya time tu saya aktif apa kan. Tak adalah video. Zaman tu saya belum lagi video saya baru aktif tak 2020 Tak, kan. lepas tu lah, lepas tu. Lepas tu Okay. Aku sebenarnya Wan amat berbesar hati lah sebab kita ada artis dalam podcast Kaki Konten ni sebenarnya. Artis, motivator, sebab Ustaz Tony. Apa? Betul. Sebab usia podcast Kaki Konten ni bang, kita baru berusia dalam 2 bulan lah. Okey. So bila ada selebriti masuk dalam podcast kami ni agak segar jugalah dan juga berbesar hati. So terima kasih sekali lagi lah. Yes. Pinjam barang-barang equipment Okey je, okey je. By the way, sinilah set ni yeah, The Amin Idris. Ya, The Amin Idris Show. Di belakang tabir ni kita nampak banyak Iron Man. Yes. Wah, ni like one-to-one skill lah ni kan? Tu one-to-one skill, cuma basah dia separuh. Tapi dia badan separuh tapi one-to-one skill. Okay bang, sebelum kita masuk go to deep technical ke content creation, Ya. kenapa bang tak buat konten berkaitan dengan Iron Man ni? Maksudnya yang spesifik Iron Man. Sebenarnya kalau tengok TikTok saya ada. Ada? Di TikTok saya semua konten saya sharing collection Iron Man saya. TikTok lah. Di TikTok sahaja. Saya share yang terbaru, saya share mainan Megatron saya yang boleh self transform. Semua konten-konten mainan di TikTok. Ini kalau buka channel baru YouTube, masuk bang. Saya kalau YouTube, Instagram, Facebook tak ada konten tu. Okay, faham. Kenapa? Sebabnya saya originally saya buat konten di cerita dia, saya ni daripada sekolah menengah dididik dengan usrah. Okay. Dengan tamrin, dengan mukhayyam, dengan prinsip perjuangan harakah Islamiah lah. So jiwa dakwah ni saya ingat lagi saya pernah dengar kuliah almarhum Ustaz Yahya Osman. Okay. Ustaz Yahya Osman ni kira think tank tarbiyah dalam PAS lah. Yes. Dia sebut kita ni kena ada jiwa rijalud dakwah, rijalus siasah. Yes. Dipanggil jiwa dakwah dan juga jiwa siasah, politik. So dikata di mana saja kita berada kena ada jiwa tu. So bila saya masuk UIA disambung lagi dengan terlibat dalam gerakan mahasiswa and pernah kena gantung lagi. Bukan gantung. Pernah kena gantung. Gantung asrama ke Gantung gantung universiti? Okay. Saya digantung universiti kerana kesalahan mewakili mahasiswa. Masa tu kita ada demonstrasi, kita himpun 1,000 lebih mahasiswa di Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Menjelang pilihan raya umum, saya mewakili mahasiswa menyerahkan memorandum kepada Pak Lah masa tu untuk kepada pengurusi SPR dan juga kepada Pak Lah selepas itu menuntut pilihan raya yang bebas dan adil. Ya. Dan disebabkan kesalahan itu, saya digantung universiti. Dan sebenarnya yang tu dah kali keberapa dah saya kena panggil ke mahkamah universiti. Sebelum tu saya pernah dipanggil untuk kerana kesalahan menulis artikel tanpa kebenaran universiti. Okay. Saya dituduh terlibat dalam pertubuhan haram dan sebagainya. So bila dah kali keempat tu mungkin universiti anggap budak ni degil betul. Digantung lah. So semangat tu ada. Semangat disebut semangat dakwah lah. Rijalul dakwah, rijalul siasah. So saya fikir saya nak menyuarakan pandangan saya. Saya jenis sejak daripada sekolah menengah pergi sampai ke kampus. Kalau saya nampak benda yang tak kena, saya rasa tak boleh kalau duduk diam. Saya kena bersuara juga. Dan kalau ingat kenapa, walaupun saya kena gantung, orang universiti sangka saya akan diam. Lagilah aku bising. So bila ada teknologi, bila wujud social media seperti Facebook, YouTube dan sebagainya, saya jadikan sebagai platform untuk saya menyuarakan pandangan saya.
Okey, bila wujud TikTok kan, saya menyedari umur dah 40-an. So saya kena, dia cabaran berada dalam industri seni ni sebagai pengacara, kita kena kekal relevan. Yes, betul. Untuk kekal relevan, saya tak naklah buat perkara yang bodoh. Tak naklah buat konten-konten yang entah apa-apa yang memperbodohkan akal orang. Betul. So saya perlu crowd yang baru, iaitu crowd muda. Maka alang-alang saya dah mula dulu penjenamaan sebagai IMM Malaysia. Apa kata di TikTok yang mana saya perasan algoritma dia kalau nak cepat sikit dapat viewers, kena dengan audience dia. Audience saya kebanyakan 40-an. Dan ketika saya buka TikTok ni, masa tu generasi 40-an belum lagi menjengah ke TikTok. Itu yang saya buat konten segala Iron Man tu. So menjawab soalan tadi, konten Iron Man ada. TikTok je lah. Tapi tak ada plan untuk masuk YouTube lah bang, kat channel baru lah. Tak kot. Tak ada. Saya maintain dengan saya punya niche. Alright. Itu isu semasa di YouTube. Faham? So maksudnya dekat TikTok abang kita golongan orang muda. Dan sebenarnya selingan bila 2-3 video tentang collection saya, Zap ada isu semasa sikit. Ada jugalah. Ada jugalah. So balance lah. Faham. Tapi tu lah saya nak tanya. So golongan-golongan yang discover Abang Amin, let's say lah dia ni Gen Z kan. Ya, ya. Baru 15-14 discover abang dekat TikTok. Ya. Boleh jadi tak dia tak tahu pun sebenarnya abang ni dah lama host TV, pengacara. Hari ni saya program di bagian Datuk tadi. Saya bagi motivasi untuk budak-budak sekolah. Dia orang tak tahu pun saya host tazkirah malam Jumaat. Tapi dia kenal saya. Maknanya Tak terus. Okay. dia orang tak kenal pun saya host tazkirah malam Jumaat ke, duk keluar Hot FM ke. Dia orang tak tahu. Betul tak tahu. Tapi dia orang panggil saya Ustaz Iron Man. Ustaz Iron Man. Mana dia tahu? TikTok lah. Nampak tak? Maknanya strategi mempositionkan diri untuk masih lagi dikenali oleh generasi muda menjadi lah. Jadi ya betul. Sebab saya macam mana sebab saya sendiri ni personal lah. Sebab saya hanya dikenali satu benda lah, iaitu cikgu buat video. Ya betul. Tapi tak pernah lah ada dua branding kat situ. Ya betul. Saya kaki kuat main bola, at the same time buat video, at the same time. Tapi abang memang like semua benda cemerlang. InsyaAllah lah. InsyaAllah kan. Tapi betul, Cik Urwan sebut banyak benda. Saya mempositionkan saya dalam beberapa brand. Satu sebagai motivator, kedua sebagai pengacara. Motivator pula. Oh motivator. Okay, betul. So dua-dua ni saya positionkan diri, tetapi tengok juga siapa target audience saya. Kalau saya nak positionkan diri di dalam corporate training, maka konten-konten kalau perasan dalam YouTube saya ada juga. Saya yang pernah viral antaranya saya komen tentang suit PMX. Kenapa PMX pakai coat saja tak katai? Kenapa PMX pakai suit Melayu tapi tak masuk dalam samping? Lepas je, lepas tu pakai capal je. Padahal itu urusan rasmi. So saya ulas dari sudut professional image dan juga personal branding. Dan benda tu bukan target audience kanak-kanak. Betul. Ataupun remaja. Itu target audience orang-orang corporate. Yes. Dan menjadi juga. So abang punya forte ni lebih kepada corporate ke Okay. pengacara? Untuk menjawab soalan tu pun agak sukar. Sebab orang tanya mana yang full time. Saya jawab dua-dua full time. Okay. Mengacara saya full time, training pun saya full time. Cumanya training lama sikit lah. Sebelum saya mengacara, saya dah terlibat dalam training ni lama dah. Zaman-zaman motivasi di sekolah-sekolah, zaman-zaman motivasi di universiti. Macam sekarang ni dah mula buat training di Petronas, di Toyota, Honda. Corporate So dah corporate training lah. Yes. Tapi nak sebut, kalau nak tanya mana saya punya apa panggil niche utama, training and motivation lah. Faham? Training and motivation. Training, motivation dan mengacara. Pengacara. Okay, ni random question lah. Ya. Adakah disebabkan itu adalah sumber utama payment abang? Betul? Betul Itulah disebabkan itu adalah sumber pendapatan utama saya. Itulah core business saya. Okay. Dan disebabkan tu jugalah saya tak menggelarkan diri saya sebagai influencer. Orang nak namakan, saya ucap terima kasih lah. Bagi saya itu satu penghormatan. Even saya pun tak menamakan saya sebagai pakar motivasi. Saya suka orang panggil saya perunding latihan dan motivasi.
Orang nak kata pakar, itu saya anggap pengiktirafan orang. Tapi saya takkan masuk lift tekan sendiri lah. Kan? Tapi okey lah sebab dia nampak bijak, sebab dia as a pengacara dan juga motivasi trainer, motivation trainer, dan menggunakan content creation ni as a mungkin jambatan untuk marketing. Betul? Amin Idris. Dia dua. Pertama, kali ingat lagi, dulu Nilofa kan, dia tengah naik, dia mengacara satu-satunya program Meletup. Yes, betul. Dan she took quite some time untuk berundur diri pada Meletup. Kenapa? Sebab bagi dia tak boleh tinggal Meletup kerana Meletup itu adalah marketing untuk dia. Yes. Yang membantu bisnes Nilofa. Betul. Sama juga saya. Jujur saya cakap, saya tak tahulah tahun bila kali terakhir saya buat marketing untuk promote program training saya. Saya dah lupa dah tahun bila. Sebab dah tak buat dah. Dah tak buat dah. Macam dah automate lah. Dia sebab kerana kemunculan saya dalam TV, dalam TV3 saya muncul, RTM saya muncul, TV Hijrah saya muncul, Astro saya muncul. So orang nampak dan Alhamdulillah I do my best untuk perform dan orang tahu bila saya berbicara, sebab saya mengacara ni, saya pegang prinsip bukan hanya tanya soalan. Saya akan homework dulu, research dulu, cuba kuasai subjek mata. Walaupun saya bukan panel, walaupun saya host je, tapi dalam saya melontarkan soalan tu, saya sertakan dengan fakta. So barangkali disebabkan intellectual level yang saya cuba persembahkan di TV, menyebabkan audience rasa dia ni best juga jadi trainer kami dalam program motivasi. So ia menjadi marketing kepada saya. Ditambah pula bila ada social media. Sebab kita kan tak boleh hanya beriman kepada mainstream. Kena ambil kira juga social media. Faham? Dulu Facebook ada, saya all out Facebook. Muncul pula TikTok, saya all out. Muncul pula Instagram, saya all out Instagram. And then YouTube. And then sekarang TikTok. Supaya saya kekal relevan dan kita pun approach kita up to date. Kita tak ketinggalan zaman. Ya. Setuju lah. Tapi dalam bab saya patah balik pada influencer. Ya. Abang macam nak lari jauh daripada orang gelarkan you sebagai influencer. Teruk sangat ke terma? Tak. Bagi saya suka orang panggil saya influencer. Sukalah. Cuma saya segan nak menamakan diri saya influencer sebab saya tengok influencer lain konten hari-hari update. Oh, okey. Saya punya contoh The Amin Idris Show, saya akui masa 2017 saya antara motivator dan juga orang agama terawal yang buat discussion ataupun program secara online. Betul. Malah di kalangan agamawan pun saya yang pertama kenal apa ke benda tu StreamYard. Sebelum PKP lagi. Sebab tu bila PKP datang saya tak risau. Benda tu kita dah tahu. Dah buat lah. Dah buat dah. Nak sebut saya memang aktif buat diskusi, discussion sebab saya jemput ramai menteri, Tun Mahathir sendiri, mufti, menteri agama, selebriti, kawan-kawan pendakwah semua sebagai tetamu. 2017 lagi saya buat. Tapi dia mula meletup bila PKP lah. Saya nak sebut, maknanya saya okey je orang panggil saya influencer. Dan masa tu memang aktif The Amin Idris Show, setiap minggu ada episod baru. Okay. Sejak tahun lepas. Tahun lepas 2022, sejak 2022. Saya dah macam dah 2 minggu sekali. Okay. Tinggal minggu sekali. Tahun ni episod baru The Amin Idris Show podcast sebulan sekali. Sebab tak sempat. Kerana bisnes ke sana kemari, travel dan sebagainya. Jadi bila nak menggelarkan diri saya nak namakan sebagai influencer, malu kepada influencer lain. Cikgu Luan pun ada konten, setiap minggu ada konten kan. Tak ada rasa minggu. Lagi kerap. Lagi kerap pada saya lah nak sebut. Itu pun dah rasa macam, alamak 2 minggu sekali. Saya lagi lah. So untuk saya nak tiba-tiba menggelarkan diri sebagai influencer, saya segan lah. Tapi kalau orang panggil, saya hargai sangat. Tapi sebenarnya kalau buat konten sebulan sekali tu bang, itu pun dah dinamakan sebagai konsisten. Konsisten lah, sebulan sekali. Yes. Yeah. Berbanding tak buat. Saya punya sikap, saya suka letak standard yang tinggi pada diri saya. Saya suka mencabar diri saya. So kalau saya sebulan sekali, saya rasa macam teruk sangat dah aku ni. Sebab tu saya letak standard yang tinggi. Saya target untuk be a good influencer seminggu sekali. Tapi bila nak tak capai, yang tu saya macam malu aku nak gelar influencer. Dia tak capai ni sebab
Tu lah, abang ada team ke yang nak shoot, yang nak edit the video Amir Idris itu? Ada team ke yang buat benda tu? Dulu ada. Oh dulu ada. Kenal tak Fatin Nabila? Yang pernah viral pasal dekat sikit ke skrin. Oh tu Fatin Nabila lagi. Oh, okay. Dia staff saya dulu. Editor. Yes. Apa dia sebagai editor? Dia producer The Amir Idris Show dulu. Lah. Okey. Saya train dia daripada dia zero Ha. sampai dia dah bawa The Amir Idris Show sampai ke 2019. Dan masa tu she's doing very well lah. And then dia berhenti. Saya okay lah sebab saya ni jenis kalau staff saya saya suka tengok staff saya grow. Yes. Saya tak nak bunuh potensi dia. Walaupun dia power gila banyak jadi aset pada syarikat, tapi saya nampak dia boleh grow pergi jauh dan saya pula menjadi halangan untuk dia grow lagi jauh. Dia nak berhenti, saya bagi. And bila tengok dia sekarang, bapak lagi tinggi follower daripada saya kan. Lagi meletup kan. Saya bangga. So nak sebut dulu memang ada producer, ada editor. Tapi sebab semua dah berhenti kerana masa tu PKP, Fatin pun dia nak buat bisnes sendiri. So sekarang ni tinggal saya, lepas tu ada lagi beberapa orang staff saya untuk admin, untuk graphic design. So untuk grafik-grafik semua dia buat. Tapi untuk editing video saya buat sendiri. Serius lah. Saya shoot sendiri, saya edit sendiri. Tak, abang memang ada basic untuk editing lah. Okay, cuba teka saya guna program apa untuk editing. Bukan. Tak, Premiere Pro. tak. Saya guna iMovie je. Lah. Serius lah. Ya, iMovie je semua konten saya. Kecuali yang kalau TikTok saya banyak guna CapCut lah. Okay. Tapi kalau YouTube semua saya guna iMovie. Lama tak pakai movie. Nampak? Kau tak pernah pakai kan? Sebab ni kau bukan fan Apple. Nampak? Sebab saya pegang pada prinsip Puan Ainun Muhammad bagi tahu. Gunakan dengan apa yang ada di tangan. Less is more ke macam mana? Macam tu lah lebih kurang. Saya memaksimalkan apa yang minimal. Tu lah. Power lah. Macam? Pernah cakap kat mana-mana stesen TV ke orang ternama, aku edit video aku sendiri. Tak, saya tak pernah bagi tahu. Tak pernah. Saya pernah cakap. Cuma set ni saya upah orang lah kan. Kalau set ni orang lain. Orang lain buat kan. Comes to the workforce yang daily weekly task macam editing ni semua. Editing saya sendiri. Air tangan Amir Idris Show tu. Betul-betul. Struggle lah edit. Contoh episod terbaru yang dengan Irma Hasmi tu. Mas Mia sejam lebih. Saya edit dalam flight. Legend. Saya edit dalam flight. Masa tu saya nak pergi ke Sabah. 2 jam kan Sabah. Siap. Push. And then baru ni kan ada saya update kat Facebook isu flight saya delay sampai 4 jam kan. Betul. Saya sempat edit satu episod juga. Sekali dengan thumbnail ke? Sekarang ke thumbnail. Nampak? Power lah, power. Upload juga. Upload kadang-kadang ambil masa lah. Kalau hotel kan kadang-kadang lembab sikit. Tapi yang pastinya editing semua on the go. Upload biasanya kat office, kat rumah dia laju sikit lah. Sebab dia yang ngenyahnya bab edit tu. Betul. Biasanya orang dalam pengalaman saya dengan orang industri ni, sama ada dia memang into the shooting ataupun into the editing. Correct. Sekarang kita jumpa dua-dua. Into the both. Macam mana? Apa tips abang sampai sekarang masih lagi boleh Handle seorang. handle seorang? Pertama, bagi yang menonton ni, it's not a good attitude juga sebenarnya. Sebab dalam business, if you want to go fast, you go alone lah. Yes. But if you want to go further, you can ada team. Yeah. So itu dia punya side negatif lah. Tapi daripada satu sudut lain pula yang positif ialah dia mengajar kita multitask dan juga cost effective lah. Ya, betul tak sebab tak hanya orang ni. Sebab sejujurnya ada orang kata kau buat konten sebab nak duit. Sejujurnya ya memang saya monetize. Yes. YouTube ada. Tapi saya tak pernah tengok berapa ringgit saya dapat. Masuk okey. Dan maknanya itu bukan aim saya pun. Faham? Ada alhamdulillah. Kadang-kadang kan bila kita upload YouTube, tiba-tiba kuning kan. Yes. Sebab tak boleh monetize ataupun apa panggil Limited ads. gitu limited ads kan. Fiction apa punya? Okey. Kadang-kadang dia pangkar terus. Ya kan duit tu terus tak boleh. Tak monetize langsung. Okey. tak gelabah lah. Tak gelabah pun. Sebab bagi saya, aku dah ingat saya punya tujuan tadi. Saya nak menyatakan pandangan saya. Benda tak kena, saya nak sampaikan. Ya. Yang penting saya dah sampaikan. Faham. At least kalau Tuhan tanya kan, aku dah buat ya Allah. Kan? Orang tak suka tu is one thing lah.
Tapi YouTube nak block pun is another. Tapi at least aku dah buat. Kan? Dapat duit, alhamdulillah kan. Faham. Ini nampak sangat memang like semua income utama dia tu dah cover cost tu. Gitulah. Dia dah macam lah, tak apa YouTube tak apa. Dan saya apa tutup mata je. Sebab alhamdulillah saya tak adalah mewah. Saya ni tak adalah kaya-raya, tapi alhamdulillah bisnes ni boleh kita tampung kehidupan. Maknanya bila ada konten ni dia bonus. Bonus, betul. Dan kalau tak dapat duit pada konten pun I'm okay. Kan? Dan yang paling penting message tu sampai. Yes. Kalau saya nak tanya, berapa biasanya dapat duit AdSense? AdSense? Kalau masuk ni kadang-kadang berapa, kadang-kadang berapa? Seingat saya lah, bulan ni Oktober kan. Ogos saya tu around tak banyak pun, dalam 700. Tak, 7,000. dia pernah cecah 7,000 ringgit. Bukan dolar, dah convert lah. Ya. 7,000 ringgit. Oh, yang latestnya lah. Yang latest. Ada masa 1,500 je. 1,500 juga. Ada sebulan. Ada kadang-kadang 700. Setuju. Tak konsisten lah. Tak konsisten lah. Sebab saya tak kejar punya tu. Kan? Ada, alhamdulillah. Okey bang, abang dah mengacara dekat platform mainstream, TV, Ya. Astro dan sebagainya, dan abang sekaligus mengacara podcast. Ya. Jadi mungkin abang boleh share kepada audiens dia punya perbezaan Oh, besar. paling ketara yang abang boleh kongsikan pada audiens ni. Antara ada Ini kita tak boleh nafikan. Ada certain restriction. okey, Dia ada censorship. censorship. Ada perkara-perkara yang kita tak boleh cakap. Tak kira mana-mana kerajaan. Saya tu terang. Mana-mana kerajaan dia mesti ada benda yang mereka nak jaga. Yes. Yang tu saya menghormati keputusan mereka lah. Dan sebagai kita yang bekerja, we respect the government of the day. Yes. Kan? Tak setuju, kita sebut tak setuju. Tapi jangan sampai kita menghina, kita memfitnah. So, pertama memang ada certain censorship yang kita tak boleh sebut bila mengacara di TV. Saya pernah di TV, ada satu stesen TV dulu pun, ada satu program isu politik, isu semasa. Saya masa tu memang, saya dengan scriptwriter memang kita hand to hand work together. Even soalannya stesen TV lain tak pandai tanya, saya tanya masa tu. Oh ya, saya pun kenal abang buat benda ni. TV station tu kan. Station mana, you know lah. You don't know. And masa tu, saya lah pengacara yang paling kerap kena menghadap menteri ketika itu. Kerap menghadap tu sebab apa? Sebab tanya soalan kritikal yang kadang-kadang seolah-olah macam backfire kerajaan lah. Betul. Tapi saya tanya soalan yang memang rakyat nak jawapan. Yes. Dan akhirnya program tu ditutup lah. Betul. Itu program tu. Nak sebut bahawa itulah the reality bila mengacara di TV. Tetapi bila kita buat podcast, ada certain censorship macam isu P, kan, isu ZIO, NIS dan sebagainya kan. Memang ada certain censorship, tapi in terms of politik tempatan, kita lebih bebas bercakap. Okay, satu. Kedua, dalam mengacara TV ni, yes kita nak santai, tapi santai dia pun agak-agak juga. Jangan over sangat sebab we are representing the brand of the station. Yes. Macam Astro Oasis dia ada DNA dia. Media Prima dia ada DNA dia. RTM dia ada DNA dia. Bila kita buat podcast kita bawa DNA siapa? Kita lah. Kan? And then kalau nak edit pun kita rasa nak biarkan. Nak buang kita buang. Ya. Suka hati kita lah. Yang ketiga duration. Macam TV ni cakap dah habis masa, kalau floor manager dah gini dah. Dah gini dah. Kita masa tu alamak tak habis point lagi kan. Tapi podcast ni iklan tak ada kan, duration pun suka hati kita. Betul. Yang paling saya suka podcast ni ialah kita boleh bercakap sesuatu tanpa risau apa penonton akan kata. Sebab apa stesen TV dia risau kalau penonton boycott, habis stesen TV tu sponsorship tak ada. Setuju. Macam kita podcast ni, kita lebih kepada apa kita nak sampaikan. Yes, saya tahu ada setengah podcaster dia ambil kira juga algoritma viewers dan sebagainya. But once again, itu tanda kebebasan. Yes. Kan?
So itulah kurang lebih beza pengacara TV dan juga podcast ni. And of course lah, bila saya mengacara TV ni, saya pergi, saya study dulu, pergi mengacara, habis balik lah. Kan? Edit orang lain. Podcast ni, betul lah. aku yang edit sendiri lah. Ya, tapi dekat dalam stesen TV ni semua kan. So, dia restriction ni dengan stesen TV A berbeza. Ya. Dia punya restriction tu kan. Abang tak ada rasa macam like, bapak limited gila lah. Aku nak cakap ni pun dah tak boleh. Tak ada rasa macam geram macam like, Geram tu ada. Geram tu ada. Macam abang handle benda tu? Abang benda abang kau buat? Dia tak setuju buat isu tu. So, apa abang buat? Dia gini Ulwan. Kadang-kadang kematangan dia datang dengan bertambahnya usia. Okay. Saya muda dulu tak boleh. Kalau saya nak cakap, saya cakap. Paling kurang pun saya akan bertekak jugalah dengan producer tu. Tak bertekak lah, berhujah kan. Saya tak nak cair gaduh, tapi saya akan berhujah sampai saya boleh bercakap. Bila saya dah mencecah ke umur 40-an ni, kita belajar untuk berdiplomasi tanpa mengorbankan prinsip. Walaupun tak boleh dengan cara direct, kita boleh cakap dengan cara halus. Kerana saya memikirkan, kalau aku cakap direct, nanti program kena potong terus. Last kali nafas kita yang sepatut panjang jadi pendek. Maka di sana kena ada hikmah. Maka masa itulah saya bersilat sikit dan sebagainya. Geram ada. Tetapi saya memperhambakan geram tu. Bukan saya diperhambakan oleh kegeraman tersebut. So it's about how do you manage your anger. Yeah. Bukan main cakap lepas je. Yelah, could be that abang buat podcast pun sebab tu juga sebenarnya. Ya juga. Betul. Aku dah tak nak cakap kat Asas TV ni. Aku cakap kali ni. But still, kita kena jaga juga kadang-kadang bila semain cakap je tanpa asas fakta dan juga hujah yang sahih. Dia akan efek juga kat TV juga. Sebab saya mewakili menjadi wajah pada stesen TV tu. Walaupun saya bukan eksklusif kontrak, tapi ya atau tidak, setuju atau tidak, saya tetap mewakili stesen TV tu kerana program tu. So walaupun saya boleh bersuara benda yang saya tak boleh suara di stesen TV, tapi still saya masih lagi menjaga etika. Sebab kalau perasan, dalam mana-mana konten saya tak pernah maki orang. Kalau perasan, yang ada pun saya kritik perangai orang tu. Sikap orang tu. Dan disusul dengan fakta dan hujah. Saya tak ada macam maki tak cukup tanah kata ke orang tu. Tak ada. So disebabkan itu, walaupun kalau tengok konten saya kadang-kadang saya mengkritik orang, tetapi stesen TV, bosses dekat even di radio, dia kata okey je. Sebab kita boleh untuk tidak bersetuju, tapi jangan sampai kita menghina dan mencaci maki lah. Alright. So far Kan? tak kena ban dekat mana-mana stesen TV tu. Sebenarnya ada stesen radio yang ban saya. Tapi tak nak sebut lah kan. Okay. Off record boleh sebut lah. Nanti kita sembang lain lah. Okay bang, in term of pengaruh social media dalam penerimaan informasi terkini pada hari ini berbanding dengan mainstream, menurut abang macam mana? Maksudnya kalau kita nampak sekarang ni, social media lebih laju. Yes, betul. Berbanding TV, radio. Kita tak boleh nafi, saya ingat. Dan macam mana cara untuk kita consume the news? Jangan terus saya ingat Alvin Toffler, dia pernah tulis. Alvin Toffler ni dia suka menulis buku-buku tentang futuristik. Dia kata siapa yang menguasai teknologi pada era milenium, dia akan menguasai dunia. Tetapi di penghujung milenium ataupun pertengahan menjelang pertengahan milenium, kita dah nak masuk 2025 ni kan, suku dan juga separuh milenium, siapa yang menguasai data, dia menguasai dunia. Bila sebut data ni algoritma, dia membaca siapa peringkat umur untuk konten ini, peringkat umur mana untuk waktu tertentu, dia akan menguasai dunia. So menjawab soalan tu, social media dia semakin lama mengambil alih kedudukan mainstream media kerana mereka mampu menyampaikan mesej tepat kepada algoritma tu. TV ni kadang-kadang dia main pukul rata. Tetapi kita tak boleh kata TV langsung tak relevan. Saya buat contoh mudah. Kenapa forum perdana Hal Ehwal Islam masih lagi viewers mencecah jutaan setiap minggu? Masih lagi.
Masih lagi ya. Banyak tu. Banyak. 1 juta tu kira minimum lah forum perdana. Why? Kerana masih ada penonton-penonton old school yang nak menonton forum perdana. Sedangkan bagi kita boleh tengok forum perdana, alah, old school lah pakai samping suit Melayu kan. Betul. Host pula skema. Tapi host dia bagus. Saya kenal host dia tu. Ada pun di kalangan mereka student saya pun dalam pengacara. Tapi nak sebut, kenapa masih lagi relevan forum perdana? Itu antara rancangan agama terlama di Malaysia ni. OG. Sebab algoritma penonton masih ada. Faham? Iaitu golongan 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Selagi mana golongan ini masih ada, selagi itulah TV masih relevan. At the same time, stesen TV pun tak boleh terlalu selesa. Kerana makcik-makcik pun sekarang ni dah layan TikTok. Nah, itu lah. Mak saya umur 72, dulu saya bagi phone kat dia. Dulu saya ingat dia tak nak phone yang tekan-tekan skrin, dia nak phone yang ada butang. Yes. keypad. Dulu lah. Tak ada dah. Dia nak phone yang boleh tengok internet, YouTube. Terbaru, dia tak nak dah phone. Dia nak tab. Lagi besar nak tengok. Tahu sebab apa? Nak tengok TikTok. So menjawab soalan tadi, yes, social media sedang mengambil alih peranan mainstream media untuk menyampaikan informasi. Sebab tu kalau perasan, hampir semua stesen TV dah ada live stream mereka sendiri. Yes. Perasan? Kerana mereka melihat trend ini. Tapi mereka tak meninggalkan lagi stesen TV tu. Sebab masih ada penonton yang nak tengok TV. And sebab tu juga saya buat konten social media. Sebab dua-dua ada. TV ada, social media pun ada. Yelah, pada abang kan. TV, ada orang cakap TV ni akan terbungkus disebabkan social media. Adakah in the near future 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun TV memang dah tak ada, semua orang akan layan social media saja? What's it? Bagi saya TV akan kekal relevan. Cuma dia tetap evergreen. Cuma adakah dia dominan ataupun tak dominan? Okay. Satu. Dan yang kedua, bagaimana TV tu present the program. Kalau kita define TV hanya TV yang duduk di satu tempat dan kita tengok, memang akan matilah tak lama lagi. Tetapi kalau TV tu is not about the TV di meja TV tu, tetapi sesuatu yang kita lihat melalui skrin dan orang boleh tengok kat phone, orang boleh tengok kat tab, orang boleh tengok kat laptop, maka TV dia takkan mati. Sebab stesen TV dia berjaya create content yang bukan hanya boleh tonton di TV dekat rak TV, tetapi di device masing-masing. So depend on how do you define TV. Kalau define TV hanya TV di rak TV, memang akan mati lah. Sebab kalau kita perasan sekarang semua orang on the go. Every time on the go. So nak tengok anywhere, everywhere. Anytime. Okay. Kan dulu ingat tak dulu, kita baca surat khabar, antara benda utama, bukan kita lah, saya lah, nak tengok intisari rancangan. Yes, betul. Kan, so ketiga dahulu kan. Tengok Kuapa kan. Sekarang tak ada lah. Tak ada, semua ujung jari lah sekarang. Sebab definisi TV tu sudah berbeza. Yes. So gitu lah. Okay bang, saya nampak abang skill communication abang banyak. So kami nak ambil kesempatan lah untuk abang kongsi. Sebab kita ni podcaster. Ya. Kita terlibat dengan sesi tanya dan jawab dan sesi skill untuk bertanya dan sebagainya. Jadi mungkin abang boleh kongsikan untuk kami sendiri belajar dan juga podcaster di luar. Macam mana sebenarnya abang handle contoh guest ni dan macam mana nak bagi soalan yang macam mana ya untuk Okay. Contoh yes. Sebelum korang berdua datang, berapa video korang dah tengok tentang saya? Tadi baru saya layan 4 video lah. Okay. Amir Idris lah. Amir Idris lah. Kemudian ada satu lagi podcast luar, saya tak ingat. Yang interview saya. Okay, macam Rojak? Sama Irma Hasmi dan sebelum-sebelum ni layan jugalah yang reaction dengan podcast. Ada tak? Okay, satu. Yang kedua, ada tak baca latar belakang saya? Pendidikan? Tak sangat. Okay. Tak sangat betul. Okay, tak apa. Okay, and then daripada pemerhatian video tadi, biasanya saya akan extract beberapa benda. Pertama, apa kekuatan orang tu? Apa strength dia? Yes. Apa benda yang dia cakap dengan confident? Kedua, apa benda yang dia jawab tu nampak macam loose? Oh. Kan?
Loose tu maksudnya dia macam like half baked lah. Macam tak dia jawapan dia tak apa nak kemas lah kan. Okay. Tak convincing. Tak convincing. Okay, kenapa? Sebab yang pertama tadi benda yang dia cakap confident maknanya saya boleh tahu itu kekuatan tetamu tu. Faham. So kalau nak tanya pun mesti dalam area tu. Mana-mana soalan yang nampak jawapan tu loose, so itulah kelemahan guest tu. Oh. So kalau saya tak nak memalukan dia, saya takkan tanya soalan tu. Tapi kalau saya nak kenakan dia, saya tanya soalan tu. Yes. Soalan yang dalam daerah tu. Dan saya akan tengok dia punya energy pula. Kalau saya study, saya tengok video tu, saya tengok dia cakap pun slow-slow, maka saya tahu bila saya jadi host, saya tak boleh kering juga. Saya kena ada energy supaya energize dia, or at least penonton pun dalam tengok dia tak bertenaga, host pun tak bertenaga. Jam lah. So saya pun kena up sikit energy saya. So saya study semua tu. Biasanya sebelum saya menemu bual, sebab tu saya sarankan pada podcaster juga, study siapa guest kita. Study kekuatan, kelemahan dan dia punya pacing, dia punya energy, so that kita, kalau kelemahan dia kita boleh tolong cover. Kita tahu macam mana nak interview dia. Dan story dia, mana soalan yang dah klise orang tanya, saya jarang tanya. Yes. Mana soalan yang orang tak pernah tanya, saya akan tanya. Dan of course sebelum interview tu, kalau siapa-siapa biasa tengok, one of my favorite talk show ialah The Graham Norton Show. Ini antara idola saya. Rupanya saya baca sebelum dia interview guest tu di live show, dia dah sembang dah at least sejam dengan guest tu. Di mana sembang tu sebenarnya adalah dia punya apa panggil Untuk dapat chemistry. orientasi kan. Dapat chemistry satu. Dia nak tengok apa benda yang dia seronok bercerita. Oh. So bila dia interview, dia tahulah apa soalan yang patut ditanya dan tak patut ditanya. So the point is, host podcast ni jangan datang lenggang je. You kena study your guest, study your subject matter, dan the discussion akan jadi lebih hidup dan kena. Ada juga style podcaster macam semalam kita podcast. Dia start kamera, on kamera terus sembang. So dia banyak nak sembang, dalam tu lah dia macam nak bina chemistry. Dan drag sampai sejam 2 jam. Okey lah macam tu. Alam, mungkin dia nak bawa style lebih telus kan. Bagi saya kalau kena okey lah. Kan. Kalau tak kena dia akan backfire podcaster tu. Contoh backfire? Apa yang backfire? Seperti contoh. Contoh, soalan tu sangat sensitif lah bagi dia. Dan mungkin sangat sensitif bagi masyarakat. Dia tanya, and then dia pergi post pula. Pergi pause, dia tak padam. Kena dekat dia balik. Faham? Nampak tak? And sepatutnya dia bahasa mudahnya, dia akan menampakkan kebodohan host tu. Oh, betul. Bagi saya, host ni dia kena jaga supaya dia tak nampak bodoh bila dia mengacara. Kan? Antara teknik tak nampak bodoh ialah you kena buat homework dulu sebelum you temu bual. Saya faham ada orang tu dia tak buat apa panggil preparation sangat supaya lebih jujur bila podcast tu. Betul. Boleh, tapi at least ada some certain thing yang you boleh prepare so that if anything happen, you boleh handle. Yes. Bila benda out of hand, you nak cover pun tak tahu sebab you tak tahu host tu apa, guest tu mari mana, kekuatan dia apa, buatnya dia mengamuk. So you nak cari apa point untuk menenangkan dia, tak tahu. Punca dia apa? You tak research, you tak buat homework sebelum you interview. Macam abang ada ke pengalaman, saya lah waktu abang muda dulu kan. Ya betul sama muda. Sekarang pun masih budak kan. Muda lewat. Muda lewat, remaja purba. Waktu muda awal dulu kan. Abang ada pengalaman yang macam abang tak fully prepare and then it backfired abang gila. Saya alhamdulillah sampai sekarang saya masih lagi prepare. Cuma ada benda yang saya tak prepare dengan lama. Saya macam mungkin sebab rushing apa, saya 10 minit setengah jam je sempat prepare. Biasanya saya prepare at least jam. Staff saya tahu lah, kalau sebelum syuting saya duduk dalam bilik saya tu sejam 2 jam senyap tak buat apa, saya tengah study tu. Dia takkan kacau lah staff saya. Kan? Apa-apa, dia tahu saya tengah study. Saya dulu kat TV Al Hijrah, saya jadi host kepada Belanjawan Negara 6 tahun berturut-turut. Saya grad law.
Mana aku tahu pasal ekonomi ni. Tahulah sikit-sikit. Tapi nak sembang pasal belanjawan ni, mana aku tahu. Tetapi disebabkan amanah sebagai host untuk stesen TV bagi belanjawan negara, setiap kali sebelum belanjawan, 3 hari sebelum live, saya pergi berkampung kat library UiA. Saya akan baca semua belanjawan at least 3 tahun sebelum tu. Dan saya akan baca semua pandangan-pandangan pembangkang. Saya akan baca semua jawapan-jawapan daripada kerajaan. Dan saya akan baca semua laporan perkembangan selepas belanjawan tu. Supaya bila saya interview tu, tak nampak bodoh. Kan? Nak sebut, saya cuba mendisiplinkan diri saya sebegitu. Okey. Tapi topik tu berat lah bang. Memang berat lah. Apa semua kan. Memang berat. Cuma saya tak tahulah, mungkin kelebihannya Tuhan Allah Ta'ala bagi. Ayah saya ni, dia seorang yang sangat kuat dia punya memory. Ayah saya ni dia ada, kami panggil photocopy memory. Dia tengok benda sekejap, dia ingat. Tu ayah saya lah. Dia hafiz tak? Bukan hafiz. Dia tak hafiz pun. Dia gini, saya, mak saya, ayah saya, kami masuk Islam. So ayah saya dulu dia masuk Islam dah umur berapa dah. So memang hafiz tu mustahil lah. Tapi dia kaki baca. Oh, Mak ayah dan mak saya dah bercerai sejak kecil lagi. So kadang-kadang bila cuti sekolah akhir tahun, kami akan pergi KL. Saya daripada Kelantan, pergi KL, akan jumpa ayah saya di KL. Dan setiap kali jumpa dia kat KL, dia sampai je airport, dia mesti pegang satu buku. Setiap kali. Dan bila saya mengenai, rupanya dia habis baca buku tu dalam flight. Laju. Ayah saya kan. Dan dia seorang peguam yang memang dikenali sebagai peguam yang ada memori yang kuat. Mungkinlah ada sikit berjangkit kat saya. Bila saya study tu dia mudah ingat sikit. So bila baca faham, okay, ingat. Sampai kadang-kadang kawan-kawan host yang lain kan, weh, aku ingat weh, mana aku ingat. Dah aku baca juga kan. Adalah sikit kelebihan. Saya tak adalah terror sangat. Tapi dia jadi ingat. Itu je lah. Dia macam scene dalam apa tu Avengers tu apa? Dia tanya Tony Stark, bila masa kau apa pakar? Semalam. Semalam. Semalam kan. So memang Iron Man guys. Adakah saya tak pernah berhadapan dengan situasi di luar jangka? Pernah. Masa saya host satu rancangannya isu semasa tadi lah. Dengan masa tu dengan Kadir Yassin. Kadir Yassin. Oh, dia out of control. Sebab masa tu guest Kadir Yassin dengan seorang lagi daripada Bar Council, Majlis Peguam. Dia Chinese. Oh, dia bangkit masa tu. Kalau sekarang kita panggil isu 3R lah. Dia bangkit isu tu. Masa isu 3R lah. Dia marah kat Gina tu. Kan? Dia bubuh depan-depan tu. Kau pendatang lah, apakah benda? Kata saya, macam mana ni? Masa ni saya tutan budi kepada macam orang macam Syirfan Indra, Zainal Rashid Ahmad. Syirfan Indra so kau kenal? Kenal kan? Ini semua sifu-sifu saya. Kak Lin. Mereka lah yang bagi arahan kat dalam. Min, you buat macam ni, macam tu, macam ni. Masa tu disebabkan panduan daripada mereka, saya boleh handle lah keadaan tu. Ada alat komunikasi. Ada earpiece kat sini. Host je dengar. Dengan cameraman, dengan FM. Pendengar tak ada, penonton tak tahu, guest pun tak dengar. Tapi kita kena buat muka bodoh lah. Jangan macam, apa tadi tak boleh kan? Cuba sekali lagi tak boleh. Sebab tu profesional lah. Saya, menjadi host podcast dengan host TV, Beza dia. Cabaran dia, host TV ni, you kena dengar arahan producer. You kena dengar guest tu cakap apa. You kena alert floor manager tu buat apa. You kena alert kamera mana nak dipandang. Sebab tu kalau tanya mana lagi mencabar host TV. Dekat host TV kan. Kita mic, siapa nak bagi arahan, tak adanya. Betul. So, menjawab soalan tadi, pernah berlaku lah. Pernah berlaku. Yelah kalau macam dalam podcast pula, sebab memandangkan kita dah tak ada rule, dah tak ada like study pun boleh, tak study pun boleh. Pernah ada beberapa guest yang macam like, alamak, pisang dengan ini, macam mana aku buat ni? Okay. Memang pernah berlaku. Okay, sebelum podcast pun, even masa TV pun ada berlaku. Saya pernah interview M. Nasir. Okay. M. Nasir, Allah. Kenapa? Masa tu saya dengan Amalina Faisal ke Syafiq Zulkifli, saya tak ingat, kat TV Jerah lah. Okay. Saya tanya, Datuk, tu Datuk ke belum, tak ingat lah. Tapi apa pandangan Datuk tentang trend album cetak rompak? Tak patut. Habis ya? Oh, jenis yang tanya sepatah jawab. Soalan panjang pada jawapan kan. Apa pandangan Datuk tentang lambakan artis-artis daripada program reality? Okey je.
Tapi macam dah lah masa tu ada 10 minit lagi discussion kan. Wih, panjang. Nasib baik malam sebelum tu saya study sikit. Saya baca rupanya M. Nasir dia agak terkesan dengan pemergian arwah Lolok. Okay. The moment saya tanya pasal Lolok, pasal lagu-lagu yang dia cipta, panjang sembang. Okay. So apa yang menyelamatkan saya? Study tadi. Study guest tu. Lawak. Bayangkan kalau saya tak study kan. Betul tak? And saya beriman dengan cue card yang producer bagi sahaja. Dia bagi 5 soalan. Masa dah habis 5 soalan, masa ada 8 minit lagi. Nak tanya apa? Nampak tak? So, penting sebab tu kita tengok sekarang semua pakai nak buat podcast kan. Yes. Bagus, bagi saya bagus. Ini budaya diskusi. Sebab podcast ni bukan muzik. Betul. Budaya diskusi. Maknanya orang suka diskusi. Bagus. Cuma kita kena jaga trend ni supaya trend ni tidak dirosakkan oleh budaya malas. Apa dia? Malas study, malas research sikit, nak mudah asalkan ada. Yes. Kaki konten bagus, tapi kena kaki study jugalah sikit. Betul. Kaki study. Kaki study content. Program baru lah. Boleh buat proxy. Even saya kalau saya buat konten isu semasa pun, saya akan check hadis saya nak share ni hadis sahih ke tak. Lagi lah. Itu penting lah. Lagi takkan nak Penting tembak gila, terus. jangan main tembak. Betul. Kalau hadis hasan, kalau dhaif tu dhaif ringan ke, dhaif berat ke, kan. And then pentafsiran tu Ibnu Katsir, kalau Quran Ibnu Katsir kata macam mana, Ibnu Abbas kata, Sa'di kata macam mana, itu semua Tabari kata macam mana, supaya bila bercakap tu dia bercakap dengan disiplin ilmu. Sebab by the end of the day orang pegang apa kita cakap. Betul lah, betul tu. Kalau yang kita dia pegang tu benda betul, alhamdulillah. Yelah, sebab kita ni Kalau salah, mampus kita. sebab kita influencer kan. Influencer pengaruhi kau pengaruh salah lah. Salah. Dosa. Oh, mungkin sebab tu kau panggil saya influencer. Mungkin Sebab lah. apa saya cakap tu orang pegang. Ada kan? pengaruh baik yang kita bawa. Influencer kan. Orang ikut kan. So abang ada buat reaction video Ya. yang macam kita sambung tadi berkaitan dengan pandangan orang tu. Ya, ya. Etika mereview ataupun mereact sesuatu isu tu. Sebab ramai ya channel-channel yang buat reaction, review isu-isu semasa, Ya, tapi betul, just betul. macam buat random. Ya, ya. Dan sampai ada isu yang mereka bahas tu still mendatangkan fitnah Ya, ya. tanpa ada macam fakta, tanpa study. So Betul, mungkin ada sikit abang punya tips macam mana nak buat reaction satu-satu isu semasa tu. Pertama, manusia khususnya viewer Malaysia memang suka benda-benda react ni. Setuju, laju Laju. Especially bila benda yang boleh bagi peluang untuk dia maki. Yes. Dia macam, aku dah cakap dah. Aku dah kata dah, dia tak boleh pakai kan. Disebabkan video-video, sebab tu video react ni agak cepat naik kan. View laju. View laju. Dan saya akui memang betul. Sangat setuju. Okey, ada beberapa benda yang saya taklah nak kata etika pada saya nak paksa orang lain ikut. Tapi yang saya amalkan lah. Pertama, kalau membabitkan isu peribadi orang, bahasa mudahnya isu rumah tangga lah, Yes. saya takkan react. Tengok dalam Instagram saya ke, TikTok saya ke, YouTube saya ke, Facebook, tak pernah saya ulas isu rumah tangga orang. Walau dia buat jahat macam mana dalam rumah tangga tu, itu adalah dosa peribadi dia. Faham. Kalau saya nak tegur dia, saya kena pergi direct tegur kat dia. Tetapi kalau benda yang seseorang tu buat tu membabitkan dosa awam, contohnya salah guna kuasa, ajaran sesat, rasuah, menipu orang, apa lagi scam dan sebagainya, itu bukan dosa dia seorang. Dosa yang membabitkan orang lain, yang memungkinkan orang lain pun kena tipu juga, orang lain pun kena scam. Then saya akan react. Itu pun bila saya react, saya takkan maki. Dan biasanya jarang saya sebut nama. Kalau contoh react video pun saya akan blur kan. Ataupun saya akan bagi tak nampak clear sangat. Tapi orang tahu lah video dia tu. Cuma saya tak akan sebut nama dia direct. Saya akan sebut simpulan hamba Allah ni. Dan kalau saya sebut nama pun saya akan sebut dengan nama yang terhormat. Kalau dia Datuk, saya sebut Datuk ABC. Kalau dia Ustaz, saya akan sebut Ustaz ABC. Saya tak akan kata mangkuk ni kan, kepala tak ada kan, kepala benar ni tak ada kan. Itu yang kedua, kita tak akan memanggil dengan panggilan yang buruk bila kita react. Yang ketiga, bila kita kritik, kita bukan kritik orang itu.
kita kritik perbuatan dia. Ya. Dan bila kita kritik, kita kena nyatakan fakta, hujah. Dan bila kita menyatakan hujah, biarlah hujah yang benar, bukan hearsay, kan? Saya cukup tak suka. Ada orang kata saya tak suka. Even dalam mengacara pun saya ingat Datuk arwah Bukhari Cik Muda, Cik Bu, founder TV Al-Hijrah. Host jangan sebut orang kata. Orang kata. Jangan kata oleh itu Jangan sebut orang Pantang kata. lah, pantang. Maknanya you bersandarkan hearsay. Yang kedua, nampak sangat you malas. Kan? So, kalau kata orang kata, siapa kata? Ya. Nampak tak? Macam Besar tu orang kata. besar tu orang kata siapa? Kalau nak kata ulama, okey, sekali-sekala menurut ulama boleh sekali-sekala. Tapi kalau dah selalu tak boleh juga. Kena sebut ulama siapa? Kan? Menurut mazhab mana? Kan? Sekali-sekala boleh. Baru fuqaha berbincang. Okey. Tetapi fuqaha ni berkata, okey siapa? So kena spesifikkan. So itu antara benda yang saya amalkan lah bila react. Of course, in terms of duration jangan panjang. Tu semua tahulah. Kan? Tapi etika yang saya amalkan, siapa nak ikut-ikutlah. Tapi kalau tak nak ikut, saya tak ada hak nak paksa lah. Tapi itu yang saya amalkan. Adakah ada viewers ke tak? Ada masa ada. Ada masa klik-klik. Macam tu lah. Itu biasa lah. Itu fitrah sebagai content creator kan. Itu fitrah kita lah. Ada masa jadi, ada masa macam dah 3 jam ni baru 400 lah kali delete lah. Ada. Buat balik. Ada kan. Itu normal lah. Ada orang kata, kau nak viewers. Memanglah. Confirm kalau tak ada buat video. Buat apa buat video kan? Saya kata aku bukan biking basikal. Kan? Betul. Kita buat sesuatu nak suruh orang tengok. Bila tak ada orang tengok buat apa? Betul. Okay. Cuma tengok apa faedah dia dapat tu je. Random question juga. Dia nak dengar abang mengacara lagi, dana lagi. Ya. Konten. Macam mana like seharian punya jadual tu abang like susun like. Macam dah awal pagi buta dah start buat konten tu sebab dah tak ada masa. Macam mana? Gila. Kalau dengar gila. Contoh macam beberapa hari lepas, saya ingat hari Rabu, saya tengok jadual saya. Oh jadual ada juga? Ada. Kalender saya. Tunjuk ke saya nak tengok. Okey, beberapa hari ni, okey. Baru-baru ni, okey. Hari Isnin ni saya sebut hari Selasa lepas. Selasa lepas saya pagi di Hot FM. Okey. Petang tu saya ada mesyuarat klien di Putrajaya pukul 2 and then pukul 4 ambil anak sekolah. Okey, habis. Betul petang tu gym lah. Okey. Hari Rabu. Hari Rabu saya tengah hari di Wanita Hari Ini. Habis pukul 2, pukul 4 saya naik flight pergi Penang. Ada program kat Penang di Universiti Sains Malaysia. So the whole Khamis tu kat Penang. Okay, balik malam tu hari Jumaat saya ke Kuching. So hari Sabtu balik. Semalam lah. Kan? So semalam balik Kuching. And dalam flight tu saya editing video tu. Nampak tak? Okay. Hari Ahad hari ni memang all day. Pagi tadi saya di Bagan Datuk Perak. Saya angkut habis anak-anak semua. Anak pula hari ni demam. So settle dia semua dan sebagainya. Pergi klinik apa nampak dia okey. Bawa main sini. Esok pagi saya di Media Prima untuk pelancaran kempen Palestin Media Prima. So macam mana saya susun jadual ni? Pertama saya berpegang pada prinsip hanya orang yang sibuk mempunyai masa. Macam mana tu? Maksud hanya orang yang sibuk mempunyai masa. Orang yang tak sibuk, pasal dia buat apa? Hidup saja. Hidup saja lah. And bagi dia, itulah masa dia. Dia tak ada masa untuk buat benda lain. Tapi orang yang sibuk, bagi dia every minute count. Contoh, sibuk buat konten kan. Setiap minit dalam video ni kan, penting. Ya, Kan? Betul. Setiap minit penting. Sebab apa? Sibuk. Mana kita ada waktu. Kan? Dan perasan tak? Kan masa kita nak deal untuk syuting hari ni, kata hari lain susah, hari ni je boleh. Dan kita akan manfaatkan juga hari ni. Yes. Kita sibuk. Dan kita akan cuba untuk adakan masa untuk benda tu. Tapi orang yang tak sibuk, dia dah saja dia buang itu je. So bagi dia tak ada waktu. Satu. Yang kedua, saya percaya kepada, yang ni klise, tapi sebut juga passion lah. minat. Bila benda kita minat, penat pun kita tak rasa. Betul. Setuju. Benda kita tak minat, sekejap pun dah penat.
Ya betul. kan peluang kan. Benda kita tak minat. Yalah, macam Amir Idris show, you know. Ya, ya. Abang minat lah. Memang minat. Abang 100% Saya minat. Saya gini, saya punya dream benda ni dah KJ dah buat dah. Saya ingat dulu tak ada orang buat lagi, aku nak buat. Saya nak buat satu talk show isu semasa yang boleh mengubah lanskap politik negara. Saya punya dream politik isu politik, isu agama, isu masyarakat. Boleh contoh dalam parlimen tu, dalam dah ambil dua show, kalau boleh sampai tahap tu. Tapi nampak gaya sekarang keluar sekejap dah buat, hajar kan. Tak apalah kan. Which is bagi saya alhamdulillah, maknanya masyarakat itu satu tanda masyarakat boleh terima. Betul. So itu saya punya dream. So itu yang saya buat dalam Amir Idris Show ni. Dan saya memang ada dream untuk create saya punya production house sendiri, ada team semua. Sampai tahap kita boleh buat talk show, jual kepada stesen TV. Dia sampai tahap tu lah. Tapi apa saya buat ni memang benda yang saya suka. So penat pun tak apa lah. Tu saya buat. Aku nampak memang Amir Idris show ni boleh pergi jauh lah. Tapi boleh ya abang nak buat yang macam KJ buat tu. Sebab macam KJ dengan Syahril adalah exploitation. Ya, ya. So kalau abang masuk, dia nampak natural lah. Hopefully dia cuma Malaysia ni. Malaysia ni kita tak boleh tolak hakikatnya mana sentimen bias tu tetap ada. Okay. Confirm ada. So bila isu politik, dia nak orang politik cakap lagi dia nak Ada authority. dia macam especially bekas menteri dan bekas exco pemuda. Exco pemuda, betul? Kan? And then Syahril dengan KJ pula, dia orang, saya pernah jemput Syahril ke dalam Amir Idris Show dulu. Betul. Dan saya even dalam Amir Idris Show tu 3 orang tetamu. Syarif Hamdan, Syed Saddiq, Nik Nazmi, menteri sekarang. Tiga-tiga dalam satu show. And daripada situ saya boleh nampak kematangan mereka berhujah. Dan mereka, even kalau idea tu datang dari seteru politik, dia boleh terima. Dan pendekatan Syarif bawa dan juga KJ bawa dalam KS, very good. Betul. Maknanya, kalau idea PAS tu bagus, walaupun dia UMNO, dia terima. Betul. Yes. And kalaulah kawan-kawan UMNO yang buat, dah bagi dia idea tu tak bagus, dia kutuk je. Betul. Is a good, bagi saya itu satu culture yang sihat lah. Kita tak ikut membutuh tuli. Betul yang waktu saya study abang punya content dekat Amir Idris Show kan, kadang-kadang ada react, kadang-kadang ada Amir like podcast. Yes. Saya rasa kalau saya boleh bagi suggestion kat abang untuk tambah baik, it's just create separate channel je lah kot. Separate channel lah. Boleh. Okay, saya pula jenis. Kalau benda tu dah ada, saya akan lenjan Guna je. kau lah benda tu. Cuma saya create department lah. Playlist. Playlist kan. Sebab and then satu lagi ada satu perangai, saya tak nak menambah pinggan mangkuk. Capacity. Kalau ada team boleh, insya-Allah. Faham. Sebab saya minat abang Amir Idris sebab bersembang dia lah. Sebab saya rasa setiap kali abang nak ulas contoh isu GISB kan, 10 minit, 11 minit tak? 9 minit je. Pendek bang. Pendek. 30 minit. At least 30 minit okey lah. 30 minit okey. 30 minit lah. So saya rasa kalau abang Amir Idris Memang kekuatan talk dia show, memang passion, bercakap. Ya. Sembang 5 jam pun saya dengar. Betul. So sayang lah kalau macam mana problem dengan kalau kita lambatkan dalam satu YouTube yang sama kan. Ya. Orang jadi keliru tau. Sebab Apa benda sebenarnya kan? ada orang yang nak tengok react, tiba-tiba kenapa ada video sejam? Ya. So Ada berapa ratus subscriber dah bang? Amir Idris. Saya pun tak ingat subscriber pun tak tahu. Ni betul-betul sibuk Betul orang kata apa, just nak menyuarakan je ni. Okay, 116,949. Power dah dapat saver YouTube ni sejak bila lagi aktif? YouTube okay, 2018 sejujurnya betul-betul aktif. Okay. Tapi saya mula dapat silver play button tahun lepas, 2 tahun lepas sih. Tahun lepas. Okay. 2 tahun lepas lebih kurang macam tu lah. Itu pun saya tak cerita silver play button ni macam ni. Masa PKP, saya kawan baik dengan Art Donivia kalau kenal. Donivia channel kan. Dia buat reaction kan? Dia lagi banyak buat reaction. Betul. Okay, saya saja gatal cabar dia. Art, siapa dapat 1,000 subscriber pertama, dia terror lah. Saya gurau je.
Dia buat sungguh. Sekarang dia dapat 4,000. 400 betul? 400. Saya buat relax last kali. Weh, awak buat betul weh. Dia buat sungguh. So, itulah cerita dia. Dia yang menyebabkan apa, saya rasa, bapak jauh. Saya kena kejar. Kejar saya dah jauh beza lah sekarang. Tapi memang naik cepat zaman lepas apa waktu PKP ke? Sebab naik cepat tak juga. Dia sebenarnya sebelum PKP pun dah naik dah. Tapi PKP tu boost lah. And apa nama, saya perasan saya mula perbaiki pendekatan video saya masa PKP lah. Sebab sebelum tu kalau perasan saya lebih agak formal penyampaian saya. Tapi bila lepas PKP tu saya mula lightkan sikit. Still factual, cuba lightkan sikit. Even dah mula Assalamualaikum, hai semua. Dia ada hai. Macam dulu Alhamdulillah, wassalam. Mukadimah lama. Mukadimah dah 8 jam kan. And kalau perasan, cuba tengok semua konten saya, tak pernah saya cakap kalau suka konten ni sila subscribe. Tak pernah. Faham? Tak pernah. Kenapa abang tak buat Saya sebenarnya itu bagus untuk suruh orang subscribe. Tapi saya ni, saya tak tahu, ada satu attitude saya tak suka orang ikut saya kerana saya suruh. Saya suka orang ikut kerana organik. So kalau ada last kali tapi dalam bentuk teks je lah. Oh iyalah. Subscribe and Call to action macam tu je. share kan. Tapi saya kan setengah-setengah YouTuber ke content creator. Kalau suka konten ni sila subscribe dan tekan butang notification. Saya tak pernah. Betul? Tak pernah sebut. Okay. Alhamdulillah lah dapatlah silver play button kan. Boleh lah. tak sure. Tapi ni YouTube ni apa ibaratnya Abang Idris ni anggap YouTube ni sebagai side mission lah. Lebih kurang Main mission dia ada tempat lain. Side mission ni dia je lah. Dia macam mission yang melengkapkan main mission. Gitu betul. Kan. And orang akan nampak saya still ada dalam industri. Industri. Lah. Maknanya Mamat ni wujud lagi lah, hidup lagi lah. Okey bang, sepanjang buat content creation ni sebagai influencer juga, kami pun pernah hadapi benda ni dan abang pun pasti akan pernah hadapi, iaitu dapat kecaman ataupun komen yang negatif. So macam mana abang handle komen-komen macam ni? Ataupun abang tak layan langsung? Dan boleh kongsi komen paling deep lah abang pernah terima? Ada tak? Pertama, kalau tengok sejarah saya, saya jenis lawan. Rebel. Saya rebel. Kalau Pro mahasiswa Imam Muda Ashraf dia pernah sebut saya ni fighter. So kalau orang kecam, saya balas balik. Dia gini, kalau kecam yang setakat alah sembang, saya okey. Tapi kalau kecam yang bersifat menuduh, kecam yang contoh apa? Yang tu kan yang kena dengan apa tu? Sido apa? PW. Oh, PW. PW tu another story. Itu kita masuk sekejap lagi. Okay. Yang kecam yang contoh tuduh saya apa tunggang agama dan sebagainya. Saya akan balas, tapi saya akan balas dengan fakta. Contoh, ramai juga yang kata Amin Idris Wahabi. Saya jawab senang je. Cuba bagi mana-mana link ataupun link video ke tulisan ke yang saya pernah membida'ahkan orang. Sampai ke sudah tak ada. Dan memang confirm takkan ada ke? Memang takkan ada. So itu bukan cara saya membida'ahkan orang kan. Ada juga kata Amin Idris sesat. Saya jawab senang je. Cuba bagi satu link ke video yang saya bercakap bercanggah dengan agama dan juga Quran. Quran dan juga hadis. Kalau ada, saya sendiri akan minta maaf. Tapi kalau tak ada, awak pembohong lah. Senyap terus. Kadang-kadang dia delete balik. So adakah saya akan layan? Ada masa saya akan layan. Ada masa juga saya tak layan. Sebab apa? Aku ada kerja lain. Betul lah kan. Dia contohnya bila the office tengah buat proposal, tengok waduh malah kejap. Kan sambil makan malah kejap kan. Saya akan layan. Sebab setengah orang dia tak layan. Betul. Saya layan. Kan? Layan juga. Saya layan. Okey. Agent. Satu lagi pandangan saya tak mampu melihat kebodohan. Okay. You nak kritik I, silakan. I am open to be criticized. Saya demokratik. Tapi berhujah dengan hujah yang betul lah. Tapi you tak setuju, you maki. Apa ke benda punya perangai ni?
So saya kata, okay, you tak setuju, apa hujah you? Apa alasan you? Kan? Macam-macam. Okay, ada tak kecaman yang sejujurnya tak ada, yang betul-betul macam kan? Tak ada. Tak ada, Cuma saya tak tahan dengan komen yang menunjukkan kebodohan. Contoh. Macam isu JISB kan. Yang kata buanglah apa betulkan akidah dia, jangan buang bisnes saya. Jangan buang bisnes mereka. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Saya kata ekonomi Islam kan Nabi kata yub'asuna yaumil qiyamah. At-tajir yub'asuna yaumil qiyamah. Orang berniaga akan dibangkitkan dalam hari kiamat sebagai fujarat, orang berdosa. Illa man ittaqallah wa barra wa sadaqa, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah dan juga dia buat benda baik dan jujur. Bisnes ekonomi Islam apa bila sampai eksploitasi kanak-kanak? Betul. Ekonomi Islam apa kalau cukai tak bayar? Zakat tak bayar. Zakat tak bayar. Ekonomi Islam apa kalau pecah belahkan rumah tangga orang? Betul. Ekonomi apa kalau mempertuhankan manusia? So itu bukan ekonomi Islam. Ekonomi Islam dia membantu umat Islam. Bila tak bayar zakat, dia bantu apa? Betul. Kalau nak kata bantu sama ahli, gaji pun tak bayar. Itu lah. Nampak tak? So yang tu saya balas kan. Saya tak tahan dengan kebodohan macam tu. Saya balas kan. Cuma bila dah teruk sangat saya tengok dia punya komen macam tak ada asal langsung. Nampak sangat kau komen tak ada ilmu lah. So saya biarkan je lah. Dan kadang-kadang, dan saya tak delete orang yang kecam saya. Oh. Saya suka, Tak delete, tak block. saya tak block. Oh. Ada kalau yang macam contoh, saya pernah block yang dia sampai tahap maki hamu sahabat. Okay. Ni geng Syiah. Tu saya block lah. Tu dah melampau sangat lah tu. Kecam saya tak apa. Kecam sahabat. Ada yang kadang-kadang kait dengan family, saya block. Itu saya block. Tapi kalau setakat kritik saya okey. Faham. Saya tak block kenapa? Saya pegang kepada bukan pegang, saya suka kata-kata Hitler. Oi, kontroversi. Kontroversi ni. Dengar potong semua. Okay. Dia kata, aku sengaja tidak membunuh semua Yahudi supaya generasi masa depan mengenali perangai Yahudi. Oh, menarik. Saya tukar. Ya. Aku sengaja tidak mendelete komen haters supaya masyarakat melihat kebobrokan haters. Kan? Dia masyarakat teruk dia ni. Kan? Itu saya punya perangai lah. Tapi bagus juga buat macam tu. Macam mana? Dia sepanjang saya buat konten, saya perhati lah. Ada beberapa golongan yang memang like dia tak lekat sangat tengok video. Belum apa-apa. Dah komen dah. Dah komen lah. Tekan link swipe macam tu. Laju je. Tengok komen. Betul, dia tak tengok konten pun. Kiranya dakwah Amir Idris ni like menyeluruh. Video pun dapat, dekat Komen pun. Tapi betul Urwan, sebab apa? Komen tu sebenarnya adalah dakwah kita juga. Betul lah. Betul. Cuma saya akui kadang-kadang dia nak angin juga. Kadang-kadang keluar juga saya kata komen tu cerdik sikit. Jangan tunjuk sangat kebodohan diri tu. Keluar juga kerana bodoh tu. Dia teruk sangat. Keluar je lah kadang-kadang. Yalah, kadang-kadang ada mood kita nak being cynical lah. Ada masa kan kita nak baik selalu. Channel kita pula. Apa lagi? Stesen TV. Kau datang buat kau hajar kat rumah aku kan. Saya nak just nak bagi tahu abang kan. Ni zaman-zaman selepas Barisan Nasional 60 tahun dah memerintah dan Pakatan Harapan ambil alih kan. Ni zaman kenapa penting saya bagi tahu fatrah tu adalah sebab zaman tu lah kot. Selepas daripada tu saya dah start nampak pengacara TV mengeluarkan dia punya pendapat dia sendiri kan. Ya. Saya tengok abang nombor satu, yang kedua saya tengok Saib Noah. Saya menawar betul. Jangan Itu panjang senior otak. saya. Tu lah saya nampak macam you guys dah start. Yalah, hence dalam apa dia punya podcast jangan panjang otak. Ya. Saya sangat suka untuk pengacara pun ada juga dia punya pendapat. Ya. Sebab tu juga aku suka podcast. Sebab tu sebab podcaster orang anggap sebagai host. Sepatutnya host lah yang tak boleh bercakap banyak. Betul. Yes. Tak boleh bagi pendapat. Tapi tu lah dia nak cakap. Sebab tu kau suka tiba podcast. tiba podcast best. Dia geng-geng pembaca berita kan, jurnalis. Ya, Podcast. sebab macam mana bila diorang ni jurnalis, diorang ada dekat field, so dia lagi berada dalam medan perang tu. Dia melihat The real dimensi the real thing kan. macam abang juga kan. Ya, betul. Tahu lah stesen TV perangai macam mana, panelis perangai macam mana kan. Saya interview orang politik pun kadang-kadang ada sampai tahap setiausaha akhbar dia bagi tahu, tanya soalan dalam ni sahaja. Oh, strict. Words by words. Nah, kan. Nampak tak?
kita tahu segalanya. Tapi benda tu sebenarnya masa saya mula-mula jadi pengacara, masa tu saya tahun akhir. Tapi masa tu pengacara TV Pendidikan lah. Tapi masa saya first time jadi pengacara untuk TV Al-Hijrah 2010, saya ada satu mission. Saya nak bawa satu paradigm, satu anjakan paradigma yang baru, iaitu host bukan hanya sekadar bertanya soalan. Tapi host bertanya soalan yang diiringi dengan fakta. Dan host boleh baca Al-Quran, host boleh baca hadis. Dan saya nak bawa agenda tu. Alhamdulillah sekarang masyarakat boleh terima. Cuma saya akan selalu ingatkan, saya jangan overdo. Kadang-kadang terlalu panjang bapak soalan kan. Last sekali guest pun tak faham apa kau tanya sebenarnya. Apa soalan dia sebenarnya? Tapi betul orang tanya tadi, pasca Barisan Nasional memerintah, which is segala jasa mereka kita ucap terima kasih lah. Walaupun ada benda kita tak setuju, itu normal lah. Kita kena akui zaman Tun 2.0 menjadi Perdana Menteri, keterbukaan ada. Adakah di sana ada sekatan? Ada. Masih ada. Tapi keterbukaan lebih daripada sebelumnya. Lebih ni kalau abang boleh bagi berapa betul? Lebih like what? Randomly lah. Ni bukan based on research Ni based on random agak-agak lah. Dia gini, saya buat ukuran dia macam ni. Dulu kalau usahakan nak kritik kerajaan kat TV, kalau you ni disyaki kritik kerajaan pun confirm tak boleh masuk TV. Dulu. Sekarang ni dia ni mungkin pernah kritik kerajaan kot, boleh masuk TV lagi. Masih lagi lah. Masih lagi. And kalau you kritik kerajaan dalam TV pun, kalau berlapik tak kena. Kalau tak berlapik, kemungkinan kena. Bukan confirm kena lagi. Kemungkinan kena. Nampak tak? Nak sebut pasca Barisan Nasional, Tun Mahathir 2.0. So maknanya keterbukaan tu ada. Sama juga zaman PMX. Adakah tak ada sekatan? Ada sekatan. Even kita tengok berita terbaru, penjawat awam dilarang membuat kenyataan rasmi, kenyataan awam kan. Betul. Sekatan ada. Kalau tanya saya, mana-mana kerajaan pun, dah kira masa dia pembangkang dulu cakap kebebasan bersuara perkara 10 perlembagaan persekutuan. Masa jadi pembangkang lah. Bila jadi kerajaan, tak kira mana-mana parti. Dia mesti ada benda dia nak jaga for whatever reason. Nak jaga keharmonian, nak jaga kestabilan politik, for whatever reason. Tapi saya kena akui juga, at the same time, kebebasan bersuara ada di zaman sekarang. Kalau kita ambil zaman ISA dulu, teruk. Podcast takkan wujud. Betul, setuju. Lah kan? Podcast mampu kerah lama dah. Dengan aku dia kena angkat tu. Habis dah, kena angkut. Aku dengan projek masuk ISA. Sebelah dengan PMX. Kita faham tak? Maknanya, dengan wujudnya podcast, even saya ingat KJ siap buat lagi Podfest. Yes. Kan? Even ada Fiesta podcast nak sebut. And then podcast ni langsung tak ada censorship. Ada 82 ada kan. Tapi nak sebut ada kebebasan di situ. And kita tengok kat Spotify tak cakap lah macam-macam isu. Kan? Isu agama, isu politik. Nak sebut ada kebebasan. Cuma saya selalu sebut macam ni lah. Saya suka kata Tayyip Erdogan. Freedom of expression does not justify freedom to insult. Freedom to insult. Kebebasan bersuara tidak menghalalkan kebebasan menghina. Ada satu lagi, di quote yang lebih kurang sama juga, tapi dia tambah sikit. Kau boleh cakap bebas, boleh. Tapi kau tak ada kawalan untuk consequences. Yes. So ayat dia tak ingat. You berani cakap, you kena berani tanggung. Boleh tak apa betul? Macam sekarang, bila you cakap, tiba-tiba kena LOD. Hadap lah. Betul. Ni bila cakap kena LOD, sorry. Minta maaf. Which is hak you jugalah nak minta maaf kan. Tapi kalau you berani bercakap, you tahu you cakap benda yang betul, hadap. Lawan. Tak ada duit. Hadap lah. That's the consequences bila you jadi social media influencer. Betul. Nampak tak? Especially bila you cakap isu, tentang isu semasa. Kalau review produk, okey lah. Tapi kita mengharapkan tu lah, podcast Malaysia ni tak lebih melanggar batas seperti macam jiran kita yang buat podcast bersepah isu-isu yang sensitif. Sensitif, sangat sensitif bang. Satu benda Malaysia ni, netizen kita masih ada kesedaran beragama. Betul, setuju. Walaupun kadang-kadang over, yes. Tapi bagi saya itu masalah yang bagus. Yang menyebabkan podcaster ni jadi
Segan. hati-hati sikit. Betul. Jangan buat cakap dengan diri di sendirinya dia akan berhati-hati. Dia berhati-hati. Dia bebas tapi masih ada barrier yang perlu perlu dijaga. And bagi saya orang yang buat konten ni, kaki-kaki konten ni kena jaga lah. Betul. Selagi mana belum ada akta yang mengawas lia konten podcast dan sebagainya, jaga. Betul. Bila you dah langgar the borderline, tiba-tiba kerajaan terpaksa mewujudkan akta sebegitu, Betul. jangan play victim lah. Betul. Sementara kita bebas ni, jangan kita over the line kan. Bila saya kata over the line ni, iaitu jangan kita mempersendakan agama, jangan menggurui sensitiviti bangsa. Betul. Jangan kita menghina kedaulatan raja kan. Fitnah suka hati, kena hati-hati lah. Benda-benda macam tu. First career apa? Pengacara? Is it? First career saya trainer motivator. Trainer motivator. Dan pergi ke TV tu macam mana cerita dia? Macam mana bantu juga Kai Content punya viewers macam mana nak jadi career mereka ni, orang-orang muda ni nak ke arah macam abang. Apa step dia, macam pengacara lah kot kan. Pengacara lah. Pengacara bukan motivator kan. Sebab pengacara lebih gahal masuk TV kan. Betul. Saya kena ucap terima kasih kepada senior saya, Fazli Yusof nama dia. Dia NLP trainer. NLP. Dia dulu ex-UNSC tu. tu Fazli Aziz. Ni Fazli Yusof. Okay, Fazli. Masa dulu dia host TV pendidikan. Lepas tu dia merangkap Presiden PP lah. And then dia macam tak sempat semua. Dia recommend nama saya. Asalnya penulis skrip dulu. And then diringkaskan bercerita dia. Masa tu TV pendidikan rancangan sejarah. Saya tulis skrip. Host sebenarnya tak datang. Dia orang Kelantan kata lipak lah. Lipak lah. MIA kan. So pengarah kata, Min, awak cuba try. Saya try lah. Saya tulis skrip. Saya tahu lah. Saya cakap, okey lah. Terus dia potong host Azan. Sampai habis saja dia host. TV pendidikan masa tu. Tapi tak famous pun. Sebab pertama rancangan sejarah. Mana nak tengok. And masa tu TV pendidikan ni sebelum Didik TV semua ni. TV 2. And pagi buta mana orang nak tengok. Tapi bagi saya is a good platform lah. Okay, daripada situlah orang RTM kenal. So dia panggil saya jadi host untuk tilawah Quran, kebangsaan, antarabangsa. Host rancangan Jakim masa tu. Maulid Rasul, Hijrah, Mak Ali Hijrah. 2010 TV Ali Hijrah buka. And then disebabkan saya pernah bekerja dengan seorang producer. Masa tu dia buat program untuk Astro. And saya jaga disiplin, saya perform elok-elok. Dia seronok. So dia recommend dekat Cik Ibu masa tu, arwah Cik Ibu, untuk jemput saya audition di TV Ali Hijrah. Bukan kita pergi, dia jemput untuk audition. Saya satu batch dengan Ustaz Don masa tu. Kami sama-sama beratur, isi borang. So into audition, and then dapat. Jadilah host TV Ali Hijrah. Saya nak sebut, ada beberapa benda yang generasi baru boleh belajar. You dapat apa-apa job, you jaga 3 perkara. Pertama, disiplin. Kedua, performance. Ketiga, your communication, interaction dengan producer, kru semua. Saya sampai sekarang, Tazkirah Malam Jumaat dah 8 tahun, setiap kali habis rakaman, saya akan salam setiap cameraman, audio man, prop man yang jaga belakang, saya akan salam. Ucap terima kasih kat dia. Baru saya balik. Dan disebabkan kita jaga 3 perkara tu, maka producer akan seronok kita, happy kita. Bila ada job lain, dia saja nama kita. And kita pula bila buat program, kita memudahkan urusan orang. Dia suruh kita tolong promote. Kita tolong promote. Saya perasan sekarang, bila tolong promote, berapa payment? Tu dia lah. Kan? Rekat. Dia semua benda dia nak buat duit. Saya kalau dia suruh promote, boleh lah. Sekali 2 okey, boleh je. Sebab kita memudahkan urusan orang. Disebabkan inilah, maka producer mana-mana session dia seronok. So apa-apa program dia akan letak nama kita dulu. And then kita akan terus ada job. Sebab kita jaga 3 perkara tadi. At the same time, jaga personal branding kita. Jaga attitude kita. Macam dulu saya jaga personal branding macam mana? Masa tu Facebook apa tak ada lagi. Masa tu Blogspot, WordPress. So saya menulis. Saya tulis apa-apa isu semasa, tapi konten yang saya relate dengan dunia remaja.
saya kaitkan dengan Gaban, Suria Bekas Hitam, apa Avengers, apa semua benda. And then orang boleh faham. And orang tengok, oh, branding tu dah mula dibentuk. Orang mula kenal saya. So bila datang Facebook, lagi senang kerja kita. So benda-benda macam tu lah. Generasi baru ni kena naik daripada bawah. Jangan nak mudah je. Okey bang, 2 soalan last daripada saya dengan Ulwan. Okay. Aku dulu kan. Okay, mungkin abang ada sebut tadi yang berkaitan dengan Podfest KJ tu. Ya. In case lah kalau dibuat lagi tahun depan, Amin Idris akan join dan siapa Amin Idris akan jemput dalam The Amin Idris Show. Wow. Okay. Sebab yang latest ni, yang first edition pun dah jemput guest-guest yang power sebenarnya. Ya, Mufti, bekas menteri. Tu lah. Next pula siapa yang Amin Idris akan jemput insyaAllah? Pertama, tu pun saya terkejut sebab Podfest tu dia menyebut nama The Amin Idris Show dalam tu. Betul. Bapa aku terkejut kan. It's a great honour. Okay, and tujuan saya bawa Dr. Mazhar, Dr. Khairuddin Atakiri dan juga Ustaz Zamri Mantop. Dr. Zamri Mantop ya. Daripada PAS UMNO, lepas tu seorang mufti. Jarang line up tu Jangan. on the same baris kan. Betul. Nak satu PAS UMNO, kenapa? Sebab itu 2 parti terbesar Melayu kan. Lepas tu seorang mufti. Lepas tu nak sebut bahawa kita perlu diskusi kepelbagaian parti politik di satu pentas yang lebih banyak dalam isu-isu yang jarang ditanya di TV. Untuk episod akan datang ni dah ada beberapa orang dalam list saya, antaranya Menteri Agama, sebab ada benda saya nak bincang, betulkah Islam terancam di Malaysia, and mungkin yang dalam list saya juga Alif Sata. Okey, menarik. Kan. Ada lagi beberapa orang yang saya sedang berkira-kira untuk panggil, termasuklah kalau kenal menteri Lee Kang. Oh, Lee Kang. Lee Kang tu kawan baik saya dulu. Dia menteri sekarang kan. Dia Cina. So saya nak jemput dia mewakili kaum Cina. Oh, menarik lah. So tajuk apa, itu semua dalam list. Tajuk apa, direction apa tak tahu lagi. Betul. Tapi masih ada dalam kepala saya lah. YB Nik Nazmi mungkin. Tengok macam mana. Even ada dalam kepala saya reformasi, sejauh mana kejayaan dalam negara. Something like that. Ataupun toleransi kaum. Kita sedang ke depan ke sedang ke belakang. Dan benda macam tu lah. Isu yang biasanya stesen TV Susah nak masuk. suka sikit lah kan. Kalau boleh pun banyak sangat dia punya kontrol lah. Dan satu lagi pendapat abang tentang Podfest, KL Podfest ni macam mana? Okey ke tak? It's a good start. Yeah? It's a good start. Dia adalah yang kritik sana sini. Bagi saya kritikan tu bagus. Bila kritikan maknanya orang memberi perhatian lah kan. It's just nak kena improve sana sini, itu normal. Tapi bagi saya is a good start untuk memudayakan, untuk meraihkan podcaster. Betul. Kalau tersenarai lagi, alhamdulillah. Kalau tak pun InsyaAllah. Kali ni bersama yang kaki konten Amin. Mana tahu kaki konten pun ada. InsyaAllah, amin. Sebab sekarang ni banyak saingan podcast di Malaysia ni. Makin banyak. Makin banyak dan makin meletup. Bagi saya itu persaingan yang sihat. Yang sihat, betul. Setuju? Saya punya soalan pula, bukanlah soalan, dia lebih kepada nak minta tips lah. Ya. Sebab zaman sekarang kan Gen Z dan yang terkemudian ni is Alpha, beta ni semua kan. Dia orang nak jadi content creator sebagai career mereka. Cita-cita dah tak main dah. Policeman, Tak ada dah. bomber, cikgu, Betul. influencer. Siapa Ali Irfan, you know. Ya. Shazli, siapa-siapa lah, whatever kan. Dan saya nampak itu adalah konotasi negatif lah terhadap mak ayah sekarang lah. Tak usah cakap mak ayah orang, mak ayah saya pun sampai sekarang tak apa nak Ngam sangat. Tak apa nak. lah dengan saya jadi influencer, buat video ni semua. Ya. What do you think, and Pertama, ada tak tips macam mana nak jadi seorang influencer yang very good, video content creator very good dan sebagainya? Saya rasa pertama, parents kena terima hakikat. Evolusi career akan berlaku. Masa saya ambil master counselling dulu, saya ingat Dr. Siraj, salah seorang pensyarah saya, dia sebut
dalam career counselling disebut ada pekerjaan yang dulu adalah pekerjaan tapi sekarang bukan lagi pekerjaan. Setuju. Dan ada yang dulu kita tak sangka pun ia bukan satu pekerjaan. Sekarang dah jadi pekerjaan. Contoh dulu typist di syarikat firma guaman ke Typist, menulis, just type. type je, mesyuarat ada typist. Dulu satu pekerjaan. Nampak kita pun tak sangka kan? Betul. Dulu satu pekerjaan, sekarang dah bukan dah. Dia bukan writer, dia typist. Typist sahaja. sebab dulu ada mesin type ingat. Mesin type, kan? Kadang-kadang. Yang tak tu. Okay. Nak sebut ada benda yang dulu kerja sekarang bukan lagi pekerjaan. Dan ada benda yang dulu bukan pekerjaan, sekarang dah jadi pekerjaan. Termasuklah social media influencer. Ataupun saya suka sebut content creator lah. Kan? So, ibu bapa kena terima hakikat. Saya sebagai ibu bapa pun kena terima hakikat. Ia dah jadi sebahagian daripada senarai karier dalam katalog pekerjaan. Kan? Cuma bagaimana kita mengisi evolusi karier ni. Saya pernah mengkritik sistem pendidikan di mana universiti-universiti yang hanya mengajar subjek-subjek, jurusan-jurusan ada yang dah outdated pun. Pensyarah-pensyarah yang hanya beriman dengan course outline. Dia hanya mengajar apa yang ada dalam buku teks. 10 tahun dia ajar apa yang ada dalam buku tu 10 tahun lah. Sedangkan industri yang sama dah berkembang. Betul. Dia tak relate dengan situasi semasa. Setuju. Menyebabkan student dia hanya tahu apa ada dalam buku teks. Dia tak tahu apa tuntutan pasaran. Realiti luar. Reality kan. Sebab tu pensyarah dalam bidang bisnes belum tentu boleh buat bisnes. Setuju. Sebab dia tak engage dengan the real story, the real situation on ground. Lantas dia tak boleh ajar apa yang berlaku on ground kepada student. Ada orang kata, sebab tu kita ada internship. Memanglah. Tapi untuk dia bersedia sebelum internship, dia kena ada installation apa software yang sesuai. Satu. Yang kedua, bagi saya kalau saya tengok ada universiti di Belanda ke di mana sudah menawarkan jurusan content creator. If we cannot beat them, join them. Join them. Kenapa budak-budak SPM tak nak masuk universiti? Sebab dia tak nampak correlation antara universiti dengan kerjaan. Tapi kalau tiba-tiba contoh UIA, kuliah ataupun fakulti di bawah fakulti IT ada program tentang Content creator. Betul. Dengan menjemput ataupun kita mengumpulkan content creator yang ada, kita susun kepakaran dia untuk mengajar di universiti. Menarik. Betul. We cannot beat them. But kita memanfaatkan kepakaran mereka. Maka instead of kita melihat content creator sebagai satu kerja yang sia-sia, dia sudah menjadi penyumbang kepada pembangunan negara. Betul tu. So itu kepada industri, kepada ibu bapa lah, dan juga dunia pendidikan. Kepada budak-budak nak jadi content creator, Malaysia ni dah cukup banyak konten-konten yang memperbodohkan orang, yang merendahkan akal. Kerana apa? Sebab content creator yang buat tu adalah daripada orang yang tak mengaji, yang tak belajar, dia tak tahu common sense, dia tak belajar tinggi lah. So jangan kita menambah bilangan itu. Oleh itu kita nak ramaikan lagi content creator seperti Khairul Amin, kan, seperti korang berdua. Sebab Dan Abang Amin Idris. kan? Tak, sebab saya kenapa masa kita sebelum shooting tadi saya tanya belajar mana semua kan. Daripada situ saya boleh agak, maknanya you all punya idealism bermula di mana. So zaman universiti, zaman college adalah zaman kita membina idealism. Bila kita ada idealism, kita akan ada prinsip. Idealism dan prinsip itulah kita akan terjemah dalam konten kita. Kalau you tak ada benda tu, you akan menghasilkan konten-konten yang sampah. Sekian, terima kasih. Soalan, siapakah influencer sampah? Tak ada. Komen. Banyak soalan aku nak tanya dengan Abang Idris, tapi kita proceed on the next episode lah. Boleh Menarik. Terbaik. Thank you Abang Amin Idris. My pleasure. Menerima jemputan daripada Thank you kami guys. berdua. Kita pun Jarang-jarang saya jadi tetamu.
Tu lah eksklusif lah. Canggung apa? Jadi tamu. Canggung tak? Sedang melawan diri untuk tak carah jadi host. Tapi kami pun terkesima juga dengan abang punya jawapan-jawapan. Thank you. Menarik lah. Harap ada faedah lah. Banyak sangat kita dapat. Kami sendiri sebagai host pun banyak belajar. InsyaAllah mudah-mudahan audiens ni pun, anda yang menonton ni mudah-mudahan banyak ilmu yang korang boleh manfaatkan juga dan amalkan. Dan paling penting kalau nak jadi content creator macam abang Amin cakap, jadilah content creator yang bermanfaat. Betul, exactly. So itu saya untuk episod kali ni. Sekali lagi terima kasih abang Amin sudi bersama dengan podcast Kaki Konten. Pleasure. Kita akan jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye guys.